kasih Tuan Musi Majlis, bersenagi yang amat lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam landingnya, guru-guru dan hadirin sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Salam pengenalan dari saya yang petah bercerita ini. Kisah Latenan Adnan menjadi tajuk cerita saya pada pagi yang indah ini. Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua yang ada di sini pasang telinga dan mengambil iktibar daripada cerita yang saya sampaikan. Kedatangan Jepun ke tanah Melayu amat merasakan rakyat. Tentera Jepun suka menindas rakyat jelata. Tentera Jepun bertindak sewenang-wenangnya. Rakyat negara ini hidup sengsara. Semangat untuk menentang Jepun mula menjiwai setiap rakyat. Adnan Saidi, anak kelahiran Kajang ini, tidak terkecuali. Beliau telah menyertai angkatan tentera dan berjaya ditauliahkan sebagai letnan dalam brigade pertama Askar Melayu. Letnan Adnan telah diminta bertugas di Bukit Candu, tetapi dalam masa yang sama Pasir Panjang juga di bawah tanggung jawabnya. Sarjan Aisyah mencadangkan agar mereka mempertahankan satu tempat sahaja. Namun, atas kebijaksanaan Letnan Adnan, mereka perlu mempertahankan Bukit Candu kerana kawasan tersebut merupakan kawasan yang penting. Hal ini kerana pihak British mahu mempertahankan Bukit Candu kerana di sebalik bukit tersebut ada kilang candu kepunyaan Inggris. Atas arahan Letnan Adnan, maka penduduk kampung bergotong royong untuk membina kubu pertahanan di Bukit Candu. Pada suatu hari, beliau mengendarai pasukannya menentang Jepun di Pasir Panjang, Singapura. Tentera Jepun lebih banyak berbanding pasukan yang dipimpinnya. Dalam pertempuran itu, banyak asal Melayu yang berkorban. Sebagai seorang pejuang yang berani, Letnan Adnan tidak menyerah kalah. Letnan Adnan dan anggotanya tetap berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir. Walau bagaimanapun, serangan Jepun terlalu hebat sehingga beliau terpaksa menunggu strategi dan berundur ke Bukit Candu. Pertempuran sengit di antara tentera Jepun dan askar Melayu berlanjutan di Bukit Candu. Semua jenis senjata digunakan, termasuklah bom tangan dan senjata automatik. Letnan Adnan sendiri mengendalikan senjata mesin gun jenis Lewis gun. Ramai tentera Jepun yang terkorban akibat serangan Letnan Adnan. Walaupun anggota Letnan Adnan semakin sedikit, tetap beliau enggan berundur dan sebaliknya menyuruh anggotanya terus berjuang melawan pihak musuh. Keberanian dan ketabahan beliau memberikan semangat kepada anggotanya untuk terus melancarkan serangan dari Bukit Candu. Namun nasib tidak menyalahi beliau. Beliau cedera parah. Walaupun tercedera, beliau terus menyerang tentera Jepun. Alang-alang mandi biar basah, alang-alang berjuang biarlah sampai ketitisan darah yang terakhir. Beliau juga berpegang teguh pada pepatah Melayu, biar putih tulang, jangan putih mata. Beliau terus mempadil tentera Jepun, walaupun pelurunya semakin kekurangan. Beberapa orang askar Jepun mati hasil daripada tembakan beliau. Akhirnya, Letnan Adnan pasrah. Beliau sudah tidak berdaya lagi. Darah di tubuhnya mengalir membasahi bumi. Tentera Jepun yang begitu marah kerana kehilangan ramai rakan telah menangkap Letnan Adnan dan mengikatnya pada sebatang pokok ceri. Beliau ditembak bertubi-tubi. Keadaan dirinya amat menyayat hati. Kekejaman tentera Jepun terserlah apabila mereka turun menikam Letnan Adnan dengan bayonet. Sungguh kejam
macam perbuatan tentera Jepun terhadap perwira negara kita pada ketika itu. 2 hari selepas pertempuran di Bukit Candu, dan setelah askar British menyerang kalah, beberapa orang penduduk kampung yang tinggal berhampiran dengan Bukit Candu telah memanjat bukit tersebut. Mereka menjumpai sebuah banglo lalu memasukinya. Di sana terlihat berpuluh-puluh mayat askar Melayu bergelimpangan dan berlumuran darah. Ada yang putus lehernya dan ada pula yang terburai perutnya akibat timbangan dan tentakan senjata tajam. Kemudian penduduk kampung mengumpulkan mayat-mayat askar Melayu lalu mengebumikannya. Begitulah kisah menayat hati tentang seorang pejuang yang sanggup menggadai nyawa demi membebaskan negara daripada cengkaman musuh. Gugurnya pahlawan yang mempunyai jati diri ini sukar dicari ganti. Apabila disebut saja nama Letnan Adnan, seluruh rakyat Malaysia dapat membayangkan keperitan dan kesengsaraan yang dialaminya ketika menentang penjajah. Kita patut mempunyai semangat patriotik. Jasa Letnan Adnan akan terus diabadikan dalam sejarah. Oleh itu kawan-kawan, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mempunyai semangat juang yang tinggi seperti Letnan Adnan dalam mempertahankan negara. Sebagai rakyat Malaysia juga, kita perlu mempertahankan kemerdekaan negara kita daripada anasir-anasir jahat yang ingin memecah belahkan keharmonian negara kita. Ayuhlah kita berganding bahu memperjuangkan dan mengekalkan kemakmuran negara kita Malaysia. Kita juga perlu menghargai perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. Sekian saja cerita daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pedoman dan pengajaran dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi persembahan daripada peserta ke-12 sebentar.